Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Selamat datang ke program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi menjadikan saluran TV3 juga TV9 sebagai tontonan pilihan anda di hujung minggu ini. Bersama dengan saya, Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tahukah anda pada 26 Julai 2022, satu akhbar tempatan telah melaporkan negara kita Malaysia merekodkan 400 kematian seminggu kerana merokok. Itulah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Ini menunjukkan satu statistik yang menggusarkan kita. Namun di luar sana ramai lagi di kalangan kita yang mengatakan rokok tidak haram. Ramai juga yang mengatakan haram. Ramai juga yang mengatakan tidak bahaya, dan ramai juga yang mengatakan bahaya. Persoalannya ialah, apakah sebenarnya kata fatwa? Apakah sebenarnya kata pakar? Oleh itu, kami di Tanyalah Ustaz pada pagi ini berbesar hati ingin memberikan solusi terbaik kepada anda di bawah topik perbincangan bahana merokok bersama dengan panel-panel yang kita jemput khas pada pagi ini, iaitu yang pertama di sebelah kiri saya, kalau boleh saya perkenalkan, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ustaz tak pernah lekang dengan baju-baju yang cantik. Alhamdulillah. Topik pagi ni menarik, Da'i Hakim. Betul. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada panel kita yang pertama, dan juga bersama dengan kita juga jauh dari Terengganu kita bawakan bersama dengan anda, iaitu Dr. Suhazeli Abdullah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Doktor walaupun jauh dari Terengganu sudi datang bersama dengan kita pagi ini. Baiklah, kepada sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 18881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan berkaitan topik kita, iaitu bahana merokok. Baiklah, saya fikir untuk pendahuluan ini dulu kita dengarkan mungkin sedikit pendahuluan ya Ustaz tentang topik kita, iaitu bahana merokok. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, saudara Da'i Hakim yang kita muliakan, tokoh dalam bidang perubatan yang menjadi rujukan umat Islam khususnya di Malaysia, Dr. Suhazeli Abdullah, dan seterusnya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, para penonton setia Tanyalah Ustaz. Baik, saya Da'i Hakim, saya nak minta izin untuk kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini. Tajuknya bahana merokok. Betul. Dengan kita menara kawalan kita pada pagi ini ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat nombor 31. Jadi penonton yang ada mushaf, yang ada apps Al-Quran di telefon bimbit, saya jemput kita lihat sama-sama surah Al-A'raf ayat nombor 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat atau mengerjakan sembahyang, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah
tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Baik, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman yang menjadi rujukan dalam Tanyalah Ustaz, dibuat catatan di sini, kita gariskan pada perkataan wala tusrifu, jangan melampau-lampau. Tuan-tuan, dalam hadis baginda Rasulullah SAW ada menyebutkan mafhumnya makan dan minumlah dan bersedekahlah dan pakailah pakaian yang baik-baik serta berhiaslah, asalkan jangan kerana bermegah-megah atau menyombong, dan jangan pula melampau-lampau kerana Allah suka melihat kesan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir telah diberikan catatan juga pada perkataan wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tetapi ingat, jangan melampau. Perkataan jangan melampau itu ada dua makna. Yang pertama, jangan kita makan, jangan kita minum dengan benda-benda yang haram, yang mana perkara itu Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala murka. Satu. Yang kedua, jangan kita berurusan, jangan kita makan dan minum benda-benda yang boleh memudaratkan, yang boleh membawa bahaya kepada tubuh badan kita ini. Jadi ini yang telah pun dicatatkan dalam tafsir antaranya Al-Imam Ibn Kathir. Jadi Da'i Hakim, ini sebagai permulaannya, ayat ini sebagai rujukan ataupun menara kualan kita. Wallahu a'lam. Baik, ayat tunjang dalam perbincangan kita pagi ini iaitu surah Al-A'raf ayat 31. Baiklah, itu sedikit pendahuluan dari panel kita yang pertama. Kalau boleh saya beralih arah ke panel yang kedua, Dr. Suhazaili Abdullah. Kalau kita lihat hari ini, kebanyakan orang sebenarnya bila contoh doktor, kita nak beli rokok, kadang-kadang di bahagian kotak rokok tu dah tulis dah amaran, jangan dibeli, tapi tetap juga ada yang membeli. Jadi adakah masalah dari sudut hati mungkin atau bagaimana? Silakan Al-Fadhil doktor. Okay, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Da'i Hakim, terima kasih kepada Fadil Ustaz Zarifi. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tahu bahawa asap rokok itu bahaya. Bahkan di kotak rokok sendiri pun tulis membahayakan kesihatan. Amaran keras pula daripada kerajaan Malaysia. Betul. Di kotak rokok. Dan kita tahu bahawa fatwa juga mengharamkan rokok dan vape. Fatwa pada 25 Mac 1995 dengan vape pada 21 Disember 2015. Kita tahu juga bahawa sejak daripada tahun 2004 lagi, kerajaan kita, terutama sekali Kementerian Kesihatan, telah mengenakan atau mengubahkan satu akta khusus berkaitan dengan kawalan tembakau. Di situlah kita boleh lihat bahawa sekatan untuk remaja untuk tidak dapatkan akses rokok, penjualan pun dihadkan, cukai-cukai juga dinaikkan. Itu adalah hasil daripada pengubahan-pengubahan akta yang kita telah lakukan. Kita sebenarnya kita sudah tahu. Dan baru-baru ini juga kita dihebohkan lagi dengan satu akta baru pindaan daripada akta 2004 yang lalu untuk mengenakan ataupun untuk meregulasikan vape dan juga untuk memberikan satu kata penamat kepada generasi yang lahir pada tahun 2007 yang insya-Allah mungkin kita akan bincangkan nanti. Kita tahu, tapi kenapa tahu kita itu tidak mencetus kepada mahu? Itu adalah pergelutan di antara tahu yang melibatkan otak kita dengan hati kita mahu. Betul. Jadi sesuai dengan rancangan ini, Tanyalah Ustaz, maksudnya kita nak menarik kepada masyarakat sekalian, walaupun ramai di kalangan kita tahu berkaitan dengan bahana rokok, tetapi yang menyebabkan kita ingin keluar daripada zon yang lebih selamat, lebih bebas daripada asap rokok adalah berpunca daripada hati. Saya tengok 3 faktor yang utama, kalau boleh saya lanjutkan. Boleh, silakan. 3 faktor yang utama saya nampak. Yang pertama sekali, rokok itu sendiri adalah antara yang paling ketagih. Nikotin itu adalah paling ketagih, berbelas-belas kali ganda berbanding dengan substan ataupun bahan-bahan yang lain seperti heroin, morfin dan sebagainya juga disalahgunakan. Tetapi rokok adalah paling ketagih. Ketagih maksud di sini, kalau siapa yang tak isap rokok, dia akan rindu. Kerinduan itulah yang orang kata ketagih. Jadi dia bila datangnya rindu tu kadang-kadang susah untuk. Betul. Walaupun kalau kita lihat dari sisi itu, rokok ni mempunyai banyak
bahan yang apabila dibakar boleh mendatangkan mudarat. Tapi oleh kerana ketagih, mereka sanggup melawan. Faktor yang kedua, saya nampak dalam negara kita, kalau kita tengok pada sejarah rokok sejak daripada, saya ingat daripada catatan saya lah, saya baca sejak daripada zaman pemerintahan British lagi, 1883 lagi, di mana daun tembakau itu dibawa oleh pedagang-pedagang yang juga penjajah pada masa tersebut. Dan akhir sekali secara catatan sejarah negara kita telah pun sejak daripada 1931 sebelum merdeka, sebelum daripada perang lagi, telah pun membuat kajian berkaitan dengan rokok tembakau secara khususnya di Serdang pada masa tersebut. Dan selepas merdeka, negara kita juga menjadi satu juara menanam tembakau. Malah di Kelantan, Terengganu adalah yang terbesar, di mana majoritinya adalah Muslim. Besar, lebih pada 60% hasil daripada tembakau. Maksudnya dia menjadi satu komoditi di dalam negara kita. Di sini apa yang saya nak sebut, faktor yang kedua adalah kita seolah-olah, bagi saya lah, nampak terlalu lambat untuk bertindak, untuk mengharamkan. Sebab mungkin pada masa tersebut kita tidak ada satu kajian yang khusus yang berkaitan dengan mudarat. Masa itu mungkin nampak ada manfaatnya besar berkaitan dengan rokok. Tapi apabila sudah 20 tahun, 30 tahun baru nampak kesannya kanser, kesannya darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah, faktor yang ketiga adalah pemain industri itu sendiri. Industri yang rokok yang telah kaya raya telah memainkan peranan mereka untuk membuat promosi lah terutama sekali. Dengan sekarang ni saya nampak satu fenomena baru, iaitu inovasi bagi mereka untuk mengeluarkan bahan yang diberi nama, kita sekarang kita tahu, vape. Vape sebenarnya hasil daripada industri yang mengatakan bahawa mereka nak keluar daripada zon rokok yang berasap ini, untuk keluar daripada, mereka sebenarnya cuba untuk mengeluarkan dia punya itu, tapi inovasi mereka tu menyebabkan mereka cipta vape untuk mereka kata untuk keluar daripada zon rokok kepada zon yang satu lagi yang mungkin kita akan bincangkan nanti berkaitan dengan rokok. Jadi pemain industri ini kadang-kadang dia boleh mempengaruhi dengan inovasi vape tu cantik, bau sedap, menggalakkan anak-anak muda untuk dapatkan. Ini satu perkara yang saya rasa perlu kita teliti bersamalah. Sebab itulah saya rasa dengan akta yang akan dibentangkan nanti, insya-Allah pada Oktober nanti, akan kita tak nak terlewat seperti rokok. Rokok kita dah terlepas kereta api dah. Jadi vape ni kalau boleh kita putuskan terus supaya ia betul-betul dapat kita hindari diri kita dan masyarakat kita daripada asap rokok dan vape. Baik. Jadi itulah 3 punca terbesar yang menyebabkan ramai lagi yang masih merokok pada hari ini. Baiklah, kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel kita yang pertama Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, juga panel kita yang kedua Dr. Suhazeli Abdullah, membicarakan berkaitan bahana merokok. Baiklah, kita nak meraihkan soalan pertama dari sahabat kita pagi ini, Casey. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kenapa rokok haram di dalam Islam? Kerana ianya bukanlah memabukkan seperti arak. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Casey atas soalan. 4 kali Casey ya. Betul Ustaz. Unik. Taukid ya. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para pendengar rahmati Allah. Dalam Islam kita kena memahami sumber hukumnya itu, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga ijma' dan yang keempat qiyas. Baik, kenapa haram rokok ni? Seperti yang Dr. Sazli sebut tadi, di peringkat dalam negara kita ini, Muzakarah Jatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia sejak tahun 1995 lagi, ia telah membuat
pendapat ataupun pandangan hukum haramnya merokok. Baik tuan-tuan, ada 3 perkara. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan, ke lembah bahaya. Tuan-tuan, seperti yang Dr. Suhazli telah berikan pendapat ataupun pandangan tadi. Kita beruntung pagi ni, para penonton, tanyalah Ustaz, kerana kita dapat tokoh kita bersama dengan kita. Kerana Dr. Suhazli ini pakar dalam perubatan. Dan yang kedua, Dr. Suhazli juga mempunyai fikrah Islam. Maknanya, ini pendapat-pendapat beliau, Masya Allah, seiring memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, tuan-tuan, kalau kita dapat rumuskan, tuan-tuan, kalau pada era awal 50-an, bila cerita bab rokok, pada waktu itu mungkin kajian-kajian daripada para doktor, para saintis tak banyak lagi, ya, kerana pada zaman itu. Jadi mungkin pada waktu itu hukumnya harus, ya. Kemudian kita masuk pada tahun akhir 60-an, hukumnya berubah jadi makruh. Kerana apa? Kajian-kajian telah mula dilakukan. Dan pada akhir ataupun lewat 80-an, 90-an itu barulah dihukum haram. Kerana apa? Sudah ada kajian-kajian yang dibuat oleh para doktor, para pakar ini, yang mendapati rokok itu mendatangkan bahaya kepada tubuh badan kita. Seperti yang doktor sebut tadilah. Di kotak rokok tu dah tulis dah 4,000 bahan kimia, betul ya? Dah tulis dah. Patut ada pula gambar kerongkong terbelah apa semua. Tapi yang heran bin ajaibnya, tuan-tuan dan puan, kita boleh pergi beli lagi. Masya Allah. Jadi kita teruskan pendidikan kita. Baik, yang kedua, tuan-tuan, yang tadi, yang nombor 1, Al-Quran kata, jangan kamu menyebabkan diri kamu jatuh ke lembah bahaya. 1. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, la darara wa la dirar. Kita ni tak boleh buat kemudaratan, dan kita juga tak boleh balas dengan kemudaratan. Maknanya mudarat itu mesti dicegah, mesti dihilangkan. Karena itu, tuan-tuan, kita selalu sebut tentang maqasid syariah. Agama Islam ni, tuan-tuan, menjaga ad-daruriyat al-khamsah. Maknanya 5 benda utama yang agama jaga. Yang pertama ialah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa kita ni. Kalau kita tak sihat, ya, orang Islam tak sihat, ataupun kita manusia tak sihat, siapa yang nak jadi khalifah atas dunia ni? Betul. Siapa yang nak memakmurkan alam? Siapa yang nak jaga keluarga? 2. Nombor 3, hifzul akal, jaga akal. Nombor 4, hifzul mal, jaga harta. Dan yang kelima, hifzun nasl, ataupun hifzun nasab, menjaga keturunan. 2. Yang ketiga, tuan-tuan, wala tubadzir tabdzira. Quran kata, jangan membazir. Tuan-tuan, sekotak rokok ni berapa ringgit? Dan yakin kita tak pernah rokok, tak tahu kan? Saya cuba Google tadi, betul. 17 ringgit 4 kupang, orang Kedah kata. 3 nasi bungkus. 3 nasi bungkus ataupun seekor ayam lah. Betul. Nah, 17 ringgit 40 sen. Tuan-tuan, kita sebagai seorang ayah, kenapa kita sanggup habiskan duit untuk sekotak rokok? Kalau kita boleh beli dengan harga itu, beli ayam, buat balik rumah kita, isteri boleh makan, anak-anak boleh makan dengan menyelerakan. Kenapa kita membuat pilihan untuk membazir harta kita? Jadi, tuan-tuan, asasnya begini, iaitulah setelah ada kajian-kajian, dapatan-dapatan yang dikaji oleh para profesional, para doktor, maka hukum Islam ataupun para ulama mengambil ketetapan itu. Tuan-tuan, muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa ataupun Jabatan Kuasa Fatwa negeri-negeri, khususnya di Malaysia, dalam nak buat satu-satu keputusan, tuan-tuan, bila isu itu melibatkan isu perubatan, isu kesihatan, pakar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia akan dijemput untuk memberikan pembentangan, ada soal jawab dan sebagainya, supaya para alim ulama, khususnya para mufti, ashabus samahah, para mufti ni dan ahli jabatan kuasa fatwa, mereka mempunyai satu kefahaman yang jitu. Maknanya sebelum nak buat satu-satu keputusan itu bukan mudah, mesti ada fakta, mesti ada dapatan. Betul. Barulah hukum itu diputuskan secara kolektif. Jadi itulah sekadarnya jawapannya, wallahu a'lam. Baik. Orang kita ni, Ustaz, dia alim sebahagian, tak alim sebahagian. Judi haram, arak haram, rokok ada khilaf ulama. Nanti dulu Baiklah.
Baik doktor, kita nak tahu juga sebenarnya apakah kesan tabiat merokok ni, yang pertama kepada individu, yang kepada keluarga, yang ketiga kepada negara. Jadi kita nak dengarkan daripada ahlinya pagi ni. Silakan doktor. Baik. Saya tertarik dengan Ustaz sebut tadi berkaitan dengan jangan membinasakan diri. Ya, itu memang salah satu perkataan yang saya rasa begitu kuat untuk kita pegang. Sebab paru-paru kita mempunyai hak asasi. Saya sebut perkataan hak asasi ni. Hak asasi apa dia? Hak asasi paru-paru adalah untuk mendapatkan udara yang bersih. Rokok yang masuk dalam badan kita sudah tentu tidak bersih. Wap daripada vape juga tidak bersih. Yang kita pun semua tahu mempunyai pelbagai bahan yang dalam tu. Jadi bukan hak asasi paru-paru untuk mendapatkan asap ataupun wap daripada yang telah terbukti mempunyai mudaratnya. Kan? Jadi apabila kita lihat pada situ, bermula daripada situlah saya rasa kalau kita fikir diri kita balik, diri kita lah, walaupun saya tak merokok kan, tapi kita tamsirkan kepada masyarakat umum, kita kena lihat bahawa kita kena jaga supaya tidak membinasakan diri kita. Betul. Diri kita, sebab kajian telah banyak terbukti. Dengan contohnya 90% akibat daripada rokok itu boleh menyebab kepada lung cancer, kanser paru-paru, sebab dia masuk direct kepada paru-paru. Begitu juga dengan boleh menyebabkan sakit jantung 4 kali ganda. Masya Allah. Stroke, stroke ni angin amar, 4 kali ganda. Dan juga secara umumnya kanser, dia boleh menyebabkan kanser kepada seluruh badan kita. Sama ada paru-paru itu sendiri, kanser perut dan sebagainya, 25 kali lebih daripada yang lain-lain. Jadi ini memberikan satu kesan membinasakan badan, membinasakan diri kita. Jadi apabila kita letak perkataan membinasakan gini, kalaulah kita tidak fikir betul-betul, maka ia menyebabkan kita kadang-kadang sukar untuk faham kenapa mereka masih lagi hisap rokok. Untuk orang lain, orang kata tak apalah sebab untuk diri dia kan. Tetapi kajian telah membuktikan bahawa asap sisi, second hand smoke, maksud dia berada di tepi, ataupun third hand, yang berada di tepi kita, sama ada ahli keluarga kita, anak isteri kita, yang orang isap rokok ni dia cerdik sikit, saya panggil. Cerdik bukan apa, sebab dia isap rokok dia ada filter. Dia ada filter. Yang filter tu 16% yang masuk pada diri. Tapi 16% tu pun boleh mendatangkan mudarat. Bandingkan kalau yang unfiltered, yang diberi kepada orang luar, yang sisi tu, ia juga mempunyai kesan yang besar kepada masyarakat, kepada orang yang berada di sisi, di tepi dan sebagainya. Sebab itulah apabila kita tengok balik statistik di dalam negara kita, kes-kes yang melibatkan kanser ni, selain daripada si perokok itu sendiri, yang kita tahu bahawa 90% daripada kalangan mereka, tetapi orang yang dia kata saya tak isap rokok, tapi apabila kita selidiki, orang yang terdekat daripada mereka adalah si penghisap rokok. Ini bahaya. Dan yang akhir sekali adalah berkaitan dengan negara kita. Ialah negara kita buat masa ini lebih kurang adalah 6 juta perokok. 6 juta. Saya termasuk dengan vape sekali lah. Sebab dalam 5 juta lebih adalah perokok, bercampur dengan 1 juta lebih vape. Dan saya lihat bahawa vape sekarang ni makin menaik, semakin meningkat dia punya jumlahnya. Daripada 5 tahun yang lalu hanya dalam 600,000, sekarang ni dah 1.2 juta penghisap vape. Walaupun mereka kata nak beralih daripada rokok kepada vape, tapi mungkin kita akan bincang nanti apakah dia punya kesudahannya, adakah betul atau tidak, boleh berubah ataupun tidak. Tetapi daripada jumlah tersebut, kerajaan menghabiskan duit untuk merawat kes-kes akibat daripada komplikasi rokok, sama ada rawatan tu kanser, sakit jantung, angin amar dan penyakit-penyakit sampingan yang lain. Kerajaan menggunakan lebih kurang dalam 6.21 bilion. Satu jumlah yang agak besar digunakan. Walaupun mungkin orang kata, masyarakat kata tak apa sebab kerajaan sekarang ni kan kenakan cukai. Kan? Tapi bila kita tengok jumlah cukai yang diperoleh kerajaan hanya dalam 2.67 bilion saja.
Maksudnya ada lagi lebihan yang terpaksa kerajaan tanggung 4 bilion. lebih kurang dalam 4 bilion lagi. 4 bilion itu satu jumlah yang besar dalam negara kita. Kalau diberi kepada fakir miskin, orang memerlukan, banyak manfaatnya. Jadi kesannya kepada diri, kesannya kepada masyarakat, kesan kepada negara. Sebab itulah Kementerian Kesihatan bersungguh-sungguh untuk menghalang masyarakat kita daripada asap rokok dan bebas keluar daripada zon yang tidak selamat ini. Baik. Jadi antara kesan buruk ialah kanser yang mana merupakan penyakit utama yang menyebabkan kematian di hospital. Baiklah, kita nak berjeda sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel-panel kita iaitu Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dan juga Dr. Suhazeli Abdullah membicarakan berkaitan bahana merokok. Tadi kita bicarakan tentang kesan buruk kepada individu, masyarakat, dan sekarang ada satu soalan yang diajukan berkaitan ibadah, iaitu dari saudara Cik Ci bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Islam mengenai perokok? Adakah merokok juga membawa kesan dalam ibadahnya? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih saudari Salah Cik Ci. Salat merupakan, khusus bila sebut ibadat, antara yang utama ialah salat. Tuan-tuan, salat ini apa fungsinya? Salat ini membersihkan hati, membersihkan jiwa. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah diri kita daripada melakukan perkara dosa, perkara mungkar. Sepatutnya salat itu menjadikan kita lebih baik. Jadi kalau kita salat, tapi selepas salat keluar masjid, keluar rumah, kemudian sedut pula benda haram ni. Sedut pula. Lepas tu macam doktor sebut tadi, kita menyebabkan orang di sekeliling, isteri, anak-anak berada dalam keadaan bahaya, perokok pasif ni. Betul. Jadi bagaimana salat itu benar-benar dapat jadi satu perkara yang boleh membantu kita ataupun menjadikan kita lebih baik. Kerana tu tuan-tuan, Al-Habib Al-Imam Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dia telah memberikan satu amaran keras kepada perokok. Dia kata apa? Dia kata, aku bimbang, aku khawatir kalaulah orang yang merokok itu sebelum dia mati tak sempat minta ampun kepada Allah, tak sempat taubat kepada Allah. Aku khawatir, aku bimbang orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan pengakhiran yang buruk. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan, kita rasa macam biasa-biasa je. Betul. Tetapi rupanya ini satu benda yang sangat penting, dan doktor pun sebut kita tadi, tuan-tuan, rokok itu haram, shisha itu haram, vape juga haram. Jadi 3 benda ni, marilah. Haram belaka. Abadan. Baik, itu berkenaan dari sudut pandang ibadah kita. Bagaimana doktor, bila kita lihat yang kita risau, bab kata Ustaz Zarifi tadi, dalam bab ibadah kita, dan bagaimana rawatan yang berkesan untuk kita berhenti merokok? Silakan doktor. Terima kasih. Saya nampak kita daripada awal tadi membincang dari segi menghukum saja. Nampak macam nak menghukum. Tapi sebenarnya tidak. Kita di Kementerian Kesihatan, kita sebenarnya mengajak dan ingin mendidik masyarakat. Mengajak masyarakat dengan pelbagai program yang kita lakukan. Khususnya untuk rokok ni, di seluruh klinik kesihatan seluruh negara telah ada program khas untuk berhenti merokok. Bahkan kita punya pakar, doktor-doktor dengan kumpulan sokongan telah dilatih secara khusus untuk memberi kaunseling dan bagaimana untuk memujuk dan mendidik masyarakat yang hisap rokok supaya kembali kepada asal. Maksudnya kembali kepada fitrah yang betul. Fitrah yang asal. Jadi di sini ruang tu memang cukup luas diberikan. Cuma sekali lagi saya sebut, adakah mahu ataupun tidak? Betul. Mahu atau tidak? Dalam kita punya program, selain daripada rawatan secara farmakologi, maksudnya secara ubat-ubatan, kita ada ubat khusus untuk itu, untuk berhenti merokok. Sama ada ubat tu kita kunyah, kita tampal ataupun makan. Makan. Ada ubat yang kita sediakan.
Yang pentingnya adalah bantuan daripada pakar. Pakar yang telah dilatih di dalam Kementerian Kesihatan, dia akan memberikan satu motivasi, dipanggil counselling. Sebab kajian mengatakan bahawa bila dicampur dengan rawatan farmakologi beserta dengan motivasi daripada pakar, jumlah untuk berhenti merokok akan meningkat lebih daripada 50%. Lebih daripada 50%. Jadi penting untuk kita yang telah pun kita bentangkan dan kita buka luas kepada masyarakat di sana yang ingin untuk berhenti merokok supaya kembali. Selain daripada itu, banyak lagi program yang kita lakukan. Contohnya di sekolah, kita menggunakan gegar, iaitu gegar salah satu daripada aktiviti untuk mendidik masyarakat, terutama sekali anak remaja, anak-anak sekolah, supaya benci kepada asap, benci kepada rokok dan melihat kepada bahaya-bahaya tersebut. Begitu dengan masjid, dengan tempat-tempat awam. Kita ada program M-Quid nama dia. M-Quid. Ini penting. Betul. Saya pernah dijemput oleh Masjid Abidin Terengganu untuk memberi penerangan berkaitan M-Quid. Kita minta para imam kita, bukan saja imam lah, dia punya pimpinan setempat dan sebagainya, untuk join program ini, memberi kesedaran kepada mereka. Pertama sekali, bahaya rokok. Yang kedua, menarik orang lain supaya kembali kepada fitrah yang sebenar. Betul. Jangan serokok. Jangan serokok. Dan banyak lagi lah program-program lain yang kita lakukan, termasuk TV dan sebagainya. Maknanya, kita bukan sahaja untuk menghukum, tetapi sebenarnya untuk mendidik masyarakat. Supaya kita nak rakyat kita sihat dan bebas daripada asap rokok. Baik, jadi itulah antara kaedah rawatan yang boleh kita gunakan. Yang pertama, mungkin ada ubat yang boleh kita makan. Kalau tak boleh makan ubat, tampal pun ada yang disediakan. Baik, itu untuk yang soalan berkaitan rawatan. Bagaimana ada yang mengatakan bahawa penggunaan rokok elektronik atau vape adalah lebih selamat dan boleh membantu perokok untuk berhenti merokok. Jadi bagaimana pandangan doktor? Dia perkataan dia ada sedikit berubah sikit. Sebab dalam perkataan bahasa Inggeris dipanggil less harmful. Maksudnya kurang mudarat. Dia bukan mengatakan lebih selamat. Tak kena Dia kata less harmful. Maksudnya dia ada lagi wilayah kemudaratan. Faham. Masih ada lagi zon mudarat di situ. Walaupun para pakar, terutama sekali di UK dan sebagainya, ada di kalangan mereka yang telah membenarkan secara berfasa tertentu. Pun begitu, contoh di UK yang kajian daripada tahun 2015, mereka mengatakan bahawa less harmful itu menyebabkan ramai di kalangan mereka mengambil vape ataupun e-cigarette ini sebagai alat gantian untuk berhenti merokok. Tetapi doktor-doktor di sana tidak dibenarkan untuk preskripsi untuk diberikan. Dia hanya self-conscious daripada para perokok untuk berhenti dengan menggunakan dengan kaedah yang dibenarkan di dalam masyarakat sana. Tetapi itu tahun 2015, lebih kurang dalam 6 tahun 7 tahun yang lalu. Selepas pada itu banyak lagi kajian. Saya ingat saya 3-4 kajian telah dilakukan oleh para pakar. Penggunaan vape sebenarnya tidak membantu pun untuk berhenti merokok, tetapi yang membimbangkan mereka akan jadi dual user. Apa maksud dual user? Isap rokok pun isap, vape pun faham. Dua-dua. Dan bila kita lihat sini, lebih kurang dalam 80% mereka menjadi dual user. Dan tak boleh keluar daripada zon asap dan vape ni tak boleh keluar. Maksudnya mereka tak boleh berhenti sepenuhnya sama ada asap rokok ataupun vape. Tapi telah mereka telah menjadi dual user tadi. Dan yang membimbangkan juga vape ini, sebab itulah kita tidak ada kawalan yang khusus. Membimbangkan apa? Sebab dia menjadi satu, istilah kita panggil gateway kepada bahan terlarang yang lain. Yang ini bimbang. Sebab kita telah pun menangkap beberapa kes yang campur dengan ganja, campur dengan bahan-bahan lain yang bahaya, yang tidak ada kawalan. Ini yang membimbangkan kita. Dan inilah saya rasa, walaupun orang berhujah untuk mengatakan bahawa nak keluar daripada zon rokok kepada zon vape, tetapi sebenarnya masih lagi ibarat seperti kata keluar mulut rimau, masih lagi tak bebas daripada mulut buaya. Baik. Jadi itulah sedikit teguran dari pakar kita berkenaan sebenarnya dua-dua memberi kebinasaan kepada kita. Baiklah, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim dan juga panel kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, juga Dr. Suhazaili Abdullah, membicarakan berkaitan bahana merokok. Saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita bernama Abdul Karim Sufian. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta semua kru. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimana pandangan Ustaz mengenai gejala ketagihan merokok bukan sahaja oleh kaum lelaki, malahan oleh kaum wanita, dan yang lebih malang, pelajar-pelajar perempuan juga ramai yang merokok. Mohon pencerahan dari yang berbahagia Ustaz. #Biar Tahu Jangan Keliru, Batu Pahat. Terima kasih kepada Abdul Karim atas soalan. Baik, terima kasih saudara Abdul Karim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Nabi kata dua nikmat yang mana manusia selalu lupa. Ya. Yang pertama nikmat kesihatan, yang kedua nikmat masa. Jadi para penonton rahmati Allah Taala sekalian, dapatan-dapatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, para saintis, pengkaji, para profesional kita jelas menyatakan rokok, shisha, vape ini mempunyai risiko yang berlipat kali ganda yang menyebabkan kita ni boleh kena kanser kerongkong dan sebagainya lah, seperti yang doktor sebut tadi. Jadi kita tak maulah diri kita ni sepatutnya jadi sihat, usia kita ni boleh hidup lama, ya, bila kita berkhidmat, boleh kita menuntut ilmu. Kenapa kita nak memilih jalan untuk masuk ke lembah kebinasaan? Satu. Yang kedua, akhlak. Ya Allah, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, bila kita tengok orang merokok kan akhlak kita nampak tak cantik kan. Contoh di tempat restoran kan, hisap rokok tu asap berkepul-kepul keluar sampai tak nampak muka orang tu. Kan? Nak kata genting dekat Kelang kan. Kan, maknanya akhlak tak baik, akhlak sangat buruk. Apatah lagi tuan-tuan dan puan, seorang ayah tergamak dia isap rokok dalam kereta dengan cerminnya tertutup, isteri ada sebelah, anak-anak ada belakang. Ya Allah, kita telah menzalimi ahli keluarga kita. Betul. Dua. Nombor tiga, membazir. Seperti yang kita sebut tadi tuan, sekotak rokok tu sekitar RM17, 40 sen, 50 sen. Maknanya kalau tambah top up lagi RM5, RM10, boleh beli ayam seekor. Betul. Kan? Maknanya duit itu boleh dibelanjakan kepada perkara yang lebih bermanfaat. Kerana itu fatwa negara Brunei, Mufti Brunei bagi nasihat yang sangat tegas. Dia kata apa? Orang yang merokok ni dia buang duit. Mana seolah-olah macam membakar duit. Rugi. Jadi tiga perkara ini marilah sama-sama seperti yang doktor sebut tadi, di Kementerian Kesihatan ada cara rawatannya yang kita boleh bawa suami, anak-anak kita dapat kaedah rawatan, insya-Allah kita berhenti. Baik, Dr. Suhazaili Abdullah, ada yang mengatakan perokok elektronik ini mengatakan kenapa nak dihalang kami merokok sedangkan kami tak mengganggu orang lain, tak mengganggu anak-anak kami, tak mengganggu isteri kami. Jadi bagaimana pandangan doktor sendiri? Saya nak tarik sikit seperti yang disoalkan tadi, iaitu remaja, di mana pengguna remaja rokok juga meningkat. Meningkat, terutama sekali wanita, dia meningkat. Kalau total secara keseluruhannya kita nampak 30% naik dia punya tu. Begitu juga dengan vape. Vape ada satu fenomena baru sebab dia tertarik. Dia tertarik dengan bentuk dia, dengan promosi yang dibuat serta bau dan sebagainya. Bila tertarik, dan untuk dapatkan vape tu mudah. Di kedai-kedai dan dia beli dengan harga yang sekarang ni, dengan inovasi yang mereka lakukan, murah dan sebagainya. Dan alasan-alasan dia berikan selain daripada mengatakan selamat dan sebagainya, dia kata vape ni bukan keluar asap. Dia panggil non-combustible, maksudnya bukan keluar asap, dia keluar uap. Tak bahaya. Tak bahaya. Tetapi ialah vape ni sesuatu era yang baru dalam perubatan. Betul. Jangka panjang kita tak nampak lagi. Kita tak dapat lihat secara jelas. Sama seperti rokok. Peristiwa, kita kena ingat bahawa peristiwa rokok tu macam mana. 30-40 tahun dulu. Walaupun pada peringkat awal dulu memang tak nampak, kan? Tetapi sekarang ni dalam tempoh 5 hingga 6 tahun, 2015 masuk dalam negara kita, telah kita lihat mudarat dia seperti lung injury akibat daripada rokok, dipanggil daripada vape, nama dia EVALI. Begitu juga dengan penyakit-penyakit seperti asma meningkat, paru-paru, sesak nafas dan sebagainya. Itu yang kita boleh lihat secara pendek, jangka pendek. Tapi jangka panjang
memang akan mendatangkan mudarat. Dan di sini juga kita boleh lihat bahawa fenomena vape sama juga dengan rokok. Sebab dia, walaupun dia bukan asap, dia lebih pada uap, tetapi apabila kita lihat sendiri secara logik kita lihat kan, asap vape tu kita nampak sikit je keluar kan. Tapi bagi asap rokok, tapi asap vape penuh, tak nampak tuan. Penuh. Maksudnya dari segi penyebaran dia, penyedutan dia pada orang yang sekeliling, asap sisi, vape sisi, wap sisi juga mendatangkan kesan kepada mereka. Dan telah pun banyak kes yang kita dapati di hospital-hospital, anak masuk ward yang sebelum ni tak pernah sakit pun tiba-tiba masuk ward akibat daripada sesak nafas, dan apabila diperhatikan bahawa ayah dia vape kat rumah dan sebagainya. Maksudnya kesan itu apabila kita lihat secara singkatnya mempunyai kesan yang besar juga kepada orang yang berada di sekeliling. Walaupun kempen mengatakan bahawa tidak, tetapi kita boleh lihat sebenarnya ada kesan. Baik doktor, tadi pada permulaan bicara doktor ada menyebut tentang pelaksanaan generasi penaman oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bagaimana doktor kongsikan kelebihan kepada pelaksanaan ini? Silakan. Okey, alhamdulillah saya ingat saya dalam tempoh sebulan yang lalu di pihak Kementerian Kesihatan telah pun bersungguh-sungguh ataupun berusaha secara sepenuhnya untuk membuat pindaan kepada Akta Kawalan Tembakau yang asalnya dulu pada tahun 2004, dan beberapa pindaan yang lain lah, seperti tahun 2018 telah dibuat satu pindaan yang dijarak kat restoran 3 meter tu 2018. Dan sekarang yang terbaru adalah dua perkara utama di dalam akta tersebut, iaitu pertama sekali adalah untuk regulasi vape. Sebab sekarang ni vape tidak ada satu kawalan yang khusus dari segi akta. Jadi kita tidak boleh membuat satu kawalan yang khusus, kawal selia dan sebagainya. Yang kedua adalah kita menentukan satu tarikh tertentu kepada masyarakat kita, terutama sekali anak muda kita, generasi akan datang, bermula daripada 1 Januari 2007 siapa yang lahir selepas pada itu, kita kenakan dalam akta ini untuk tidak dapat akses untuk rokok dan vape. Baik. Sebelum ni ada akta yang mengatakan bahawa remaja tak dapat, tapi hanya setakat itu saja. Tapi bila mereka telah lanjut usia, maksudnya berumur, mereka boleh dapat. Tapi sekarang ni kita letakkan satu tarikh, siapa yang lahir lepas tu tidak akan dapat akses untuk dapat tu. Maksudnya kalau dapatkan juga adalah beberapa tindakan undang-undang yang dikenakan mereka. Tindakan undang-undang sebenarnya bukan untuk mendenda semata-mata, tapi untuk mendidik. Betul. Sebab GEG, National End Game ini, dia ada tempoh untuk pelaksanaan. 2 tahun kita akan ambil untuk memberikan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan bahaya rokok, bahaya vape dan sebagainya. Maksudnya kita bukannya buat secara terburu-buru, tapi kita buat dengan begitu berhati-hati. Untuk pertama sekali adalah untuk mendidik masyarakat supaya kita bebas bersama. Itu penting GEG itu. Ya, baik. Jadi itu antara kelebihan yang kita dapat melalui pelaksanaan generasi penaman. Baiklah, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana seorang meninggal dunia asbab kesan dari merokok? Apakah seperti seolah-olah seperti membunuh diri? Ini kerana sudah mengetahui kesan buruknya namun tetap melakukan sehingga menyebabkan kematian. Hisap rokok ketika bertemu, mohonlah ia dihentikan. Mohonlah perkongsian ilmu, terima kasih diucapkan. Patut terpilih. Ada pantun rupanya. Ada pantun macam Da'i Hakim lah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya setuju apa yang Puan Sahziatul Siddiq sebut tadi, dan tentunya para penonton, tentunya tanyalah Ustaz pada pagi ini. Inilah proses pendidikan. Betul. Yang paling penting sekarang ini ialah kita bercakap dalam soal zon kawalan kita. Ya, kita sebagai orang awam, para penonton, mungkin kita nak ubah perkara yang di luar kawal kita tak boleh, tak mampu. Jadi sekarang ni kita bercakap seperti yang Dr. Suhazli sebut tadi, mari kita jaga keluarga kita. Dengan asbab pertemuan kita pada siaran kali ini, ayah tonton, ibu tonton, anak-anak tonton, tanyalah Ustaz, dan dapat penerangan secara terus daripada pakar kita pada pagi ini, Dr. Suhazli. Jadi input-input inilah penting untuk kita buat perubahan diri. Betul apa yang Dr. Suhazli sebut tadi ya. Sekarang ni kita nak sama-sama tahu. Ya, mungkin sebelum ni kita tak tahu fakta-faktanya. Hari ini kita dah tahu. Jangan berhenti setakat itu. Yang kedua, mahu.
Betul. Jadi saya kira yang paling penting, mari kita gerakkan keluarga kita, tanda kita sayang kepada ahli keluarga kita, marilah sama-sama kita jaga, khususnya dalam aspek kesihatan. Memang dapatan-dapatan menyatakan bahaya rokok ni. Betul. Nak pegang apa lagi yang pendapat itu ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi apa kata kita ubah sikit, biar tahu dan mahu Ustaz ya. Tidak keliru lagi. Baiklah. Jadi itu antara kesan-kesan kepada jikalau kita masih lagi merokok. Saya ingin beralih kepada doktor berkenaan pelaksanaan jenasi penamat ini. Adakah berkesan mengurangkan beban penyakit akibat merokok di Malaysia ni, doktor? Silakan. Ya. Seperti yang kita telah bincangkan bahawa penyakit akibat daripada sama ada rokok ataupun vape, kerajaan menggunakan lebih kurang dalam 6.21 bilion. Masya-Allah. Dan apabila kita perhatikan sendiri untuk kes yang vape itu sendiri akibat daripada kecederaan paru-paru, lung injury, masuk 12 hari saja telah berpuluh-puluh ribu ubat-ubatan digunakan, alat-alatan digunakan untuk membantu mereka supaya pulih kembali. Maknanya ia memberikan satu impak yang besar kepada ekonomi negara, juga satu impak yang besar kepada keluarga itu sendiri. Kan? Jadi apabila kita bertekad dan berniat untuk mengurangkan generasi, itu penting bukan untuk mengurangkan populasi, mengurangkan generasi yang hisap rokok dan vape. Dalam erti kata dalam tempoh 5 hingga 10 tahun, walaupun kita punya Kementerian Kesihatan menjangkakan sehingga pada tahun 2040 jumlah perokok dalam negara kita kurang daripada 5%. Kurang daripada 5%. Itu satu kejayaan yang agak besar. Yang sekarang ni lebih kurang dalam 20% hingga 20% lebih kan. Kita apabila lihat jumlah perokok. Jadi bila kurang daripada 5%, di situ kita boleh lihat impak dari segi ekonomi itu sendiri, impak dari segi rakyat kita yang kurang yang dihinggapi oleh penyakit-penyakit akibat daripada rokok dan vape itu sendiri. Dan unjuran ini bukan semata-mata kita buat itu saja, tetapi kita buat dengan kajian-kajian yang kita lakukan, mendapati bahawa apabila pengurangan 5% itu memberikan satu impak yang besar ke dalam masyarakat kita. Ya, betul. Jadi sudah terang lagi bersuluh akibat merokok ini mendatangkan satu akibat yang buruk dalam diri perokok itu sendiri. Dan doktor, mungkin ialah untuk yang di penghujung ini, mungkin doktor ada sedikit nasihat dan juga teguran-teguran yang berguna. Kita bukan nak menghukum, bab kata doktor tadi, kita tak marah, kita nak nasihat. Jadi kepada abang-abang, akak-akak mungkin juga yang merokok, kalau boleh saya sebut, jom kita dengarkan nasihat, mutiara kata dari doktor kita. Jauh kita bawakan dari Terengganu, mudah-mudahan berkesan di hati kita. Silakan doktor. InsyaAllah. Sekali lagi saya sebut bahawa kita tahu kesan dan bahana rokok, tapi yang mencetuskan mahu itu adalah diri kita sendiri. Jadi diri kita ini, ia adalah hati. Jadi hati ini apabila kita dapat rawat betul-betul dengan insya-Allah, dengan rancangan seperti ini, insya-Allah boleh membantu mereka untuk kembali semula ke bebas daripada zon rokok. Yang kedua, akta yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan kita bukan untuk menghukum, tapi untuk mendidik masyarakat. Sebab kita berpunca daripada yang satu tadi, kita tahu bahawa bahaya dan sebagainya. Jadi kita nak menarik semua masyarakat, terutama sekali yang si rokok, untuk kembalilah kepada sesuatu yang fitrah. Dan yang ketiga adalah apa-apa saja yang berkaitan dengan isu ini, kita kena kembali kepada pakarnya. Bukan saya nak kata saya ni terpakar daripada pakar, tetapi apabila melibatkan sesuatu isu kesihatan, pakarlah mesti menentukan sesuatu itu, kan? Betul. Jadi apabila pakar menyatakan bahawa ia mendatangkan bahaya, mudarat pada diri dan badan, maka berhentilah. Sebab kita ni yang berada di klinik kesihatan, di hospital-hospital, kita lihat sendiri dengan mata lendir kita sendiri penyakit itu kepada pesakit-pesakit. Berbeza dengan orang yang berada di luar sana yang tak terlibat langsung, dia hanya buat secara teori saja. Jadi tidak ada apa yang boleh kita nyatakan sedemikian kepada mereka, kecuali sampai ke satu ketika kita kata kita cabar, marilah tengok sendiri. Sampai ke tahap tu kan. Tapi taklah sampai ke tahap tu. Dengan cara keadaan yang kita lakukan, insya-Allah
dengan apa yang kita usahakan ini, insya-Allah boleh membantu masyarakat supaya kembali bebas daripada asap rokok. Ya. Seperti tema kita punya ni, bebas bersama, insya-Allah. Betul, bebas bersama. Baiklah. Kalau kereta rosak, kita akan jumpa mekanik sebab mekanik memang arif dalam bab rosak kereta. Kalau kita sakit, kita jumpa doktor perubatan. Tapi kenapa tidak dalam bab rokok ini? Jadi itulah yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Baiklah, soalan seterusnya kalau boleh saya ajukan kepada Ustaz Muhammad Zarifi dari Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ramai yang mengalami masalah tekanan mental, stres, kemurungan dan lain-lain. Lalu mereka merokok kerana ingin keluar daripada masalah tersebut. Bagaimana hal ini dari sudut kesihatan kerana masalah mental juga termasuk dalam penyakit kronik? Apakah yang harus dilakukan? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Nurul Hidayah. Baik, terima kasih saudari Nurul Hidayah Saifuddin. Betul lah, kadang-kadang orang pilih jalan untuk merokok ni alasannya yang selalu dibagi ialah stres, tekanan, kan doktor ya? Ya betul. Jadi apabila kita berada dalam keadaan stres, kemudian kita merokok pula, sebenarnya kita tidak keluar daripada zon masalah kita tadi. Bila kita merokok, kita mencipta masalah baru yang mungkin kesannya tidak dapat dilihat sehari dua, sebulan dua, mungkin makan tahun. Yang akhirnya secara perlahan-perlahan rupanya kita telah membinasakan diri kita. Dan yakin orang merokok ni satu mulut dia bau busuk. Betul Ustaz. Kan? Dia kena gosok gigi. Betul, setuju. Kan? Jadi maknanya tak bagus dan tak cantik lah. Jadi apa kata apabila kita ada stres, kita tekanan dan sebagainya, kita pilih untuk buat perkara-perkara yang bermanfaat. Contoh riadah. Kan? Hari ni macam-macam hobi lah. Kalau saya dan Hakim sekarang ni, setelah dapat nasihat doktor, saya kata saya kena exercise. Jadi kami sekeluarga ni pelan-pelan lah, kami dekat rumah kami tu di Bukit Melati Nilai. Bukit Melati. Kan? Jadi naik pelan-pelan, hiking kan. Mana perlahan-lahan. Betul. Jadi apa hari ni kalau ada yang hobi berbasikal, silakan. Betul. Kan? Ataupun yang paling mudah brisk walk kan, berjalan santai kan. Macam jogging lah tu kan. Maknanya kita pilihlah aktiviti ataupun hobi-hobi yang boleh membawa kesihatan dan kebaikan kepada tubuh badan kita. Apa lagi? Kita boleh berinteraksi dengan ahli keluarga. Betul, setuju. Kan? Bersantai-santai dan sebagainya. Pokok pangkalnya, pilihan yang kita mesti buat itu biarlah mendatangkan faedah kepada diri kita. Jangan kita buat pilihan yang akhirnya merosakkan jiwa dan tubuh badan kita. Wallahu a'lam. Baik, jadi itulah antara aktiviti yang boleh kita lakukan, mungkin berbasikal, mungkin berjalan. Tapi yang salahnya berjalan juga, tapi hisap juga. Sambil berjalan sambil hisap. Itulah benda yang perlu kita tinggalkan. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Suhazeli Abdullah. Terima kasih juga kepada Kementerian Kesihatan Malaysia yang sudi memberikan info-info untuk mendatangkan kesedaran kepada kami penonton Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, dan kepada anda semua teruskan menonton Tanya Ustaz selepas ini di TV9. Jumpa selepas ini. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baiklah, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian pada ketika ini. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mendoakan ke semua kita ni Ustaz dan Da'i dan kru semua. Tuhan bagi kita rahmat daripada dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, soalan mamu. Soalan mamu tak isap rokok kalau sakit. Kalau isap rokok tak sakit. Lagu mana keadaan mamu ni? Lagi satu, kadang-kadang mamu pergi semayang, kadang-kadang rokok tu ada. Dalam poket kadang-kadang jatuh. Tapi memang haram merokok. Tapi mau buat pergi sikit pun mau buat pergi. Tapi lagu mana keadaan mamu ni? Atau dosa kadang kan? Tapi dah ni mamu tak ada di Pulau Pinang, mamu tak ada di Sialam. Mamu mai sini. Alhamdulillah. Dan soalan mamu tolonglah nasihat kat mamu dan semua-semua lah. InsyaAllah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada Mamu selalu buat panggilan dari Penang. Kali ini dari Selangor, Ustaz. Masya-Allah. Baik, Ustaz, silakan. Baik, ayahanda Mamu Hanifah yang menjadi teman setia dan penonton setia Tanya Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerana itulah yang kita sebut sebagai ketagihan. Kan? Jadi kerana itu nasihat kepada diri saya dan kita semualah. Kita mesti berusaha cari jalan untuk buat keputusan untuk berhenti. Kita berhenti dan tentunya lah saya percaya dan saya faham nak berhenti ni perlu dengan kesungguhan yang luar biasa. Kesungguhan, sokongan, semangat. Jadi tentunya lah kita sebagai anak-anak, kita sebagai isteri, kita sebagai suami kena bagi semangat kepada ini ahli keluarga kita yang nak berhenti merokok. Betul. Saya ada kawan saya, saya faham. Dia nak berhenti rokok tu, dia kata, Zarifi, aku jenuh pedo, orang Penang kata. Pedo maknanya Ustaz? Maknanya tahan sungguh-sungguh. Tapi alhamdulillah dengan semangat dia, dengan jihad dia ni, ya akhir sekali dia berhenti sampai hari ni. Dia berhenti. Jadi caranya bagaimana? Yang dia sebut pada saya, dia cuba untuk menolak apabila orang tawar ataupun semawar, kita katakan, maknanya hulu lah. Hulu. Jadi dia tolak. Hati dia kena, hati kena kental, hati kena keras, kan, supaya dia fikir, kalau aku dah berjaya berhenti rokok, kenapa aku nak mula balik? Betul. Jadi saya kira nombor satu untuk nasihat pada kita semualah, kena kuat semangat. Inilah jihad bagi diri kita, dan kalau kita tak berhenti sekarang, bila lagi? Betul. Jadi bila kita teringat kata-kata yang saya sebut di awal tadi, Al-Imam Al-Habib Al-Imam Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dia kata dia bimbang dan dia khawatir. Kalaulah kita meninggal dunia dalam keadaan kita merokok dan dalam keadaan kita tak sempat untuk minta ampun, taubat pada Allah, bimbang kematian kita itu ialah mati dalam su'ul khatimah, dalam kematian ataupun seburuk-buruk pengakhiran. Jadi yang ini kita takut, dan tentunya kita bagi semangat sama-sama kita. Wallahu a'lam. Betul. Jadi kepada perokok, kekalkan semangat, kuatkan semangat, dan kepada ibu ataupun adik-beradik, bagi sokongan, Ustaz. Dan satu lagi, Hakim, Dr. Suhazi sebut di awal tadi, di klinik-klinik kesihatan, sudah ada program untuk berhenti merokok. Ya, betul. Jadi kita pergilah ke di kawasan kita tu ada klinik kesihatan daerah, kan. Jadi kita pergi, jangan malu, jangan segan. Para doktor, para ahli psikologi akan bimbing kita, insya-Allah. Dengan program itu akan dapat bantu kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Insya-Allah. Baiklah, kita beralih kepada soalan Nur Asikin bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Baru-baru ini pernah viral dalam media sosial tentang seorang ayah yang memberi anaknya yang masih kecil menghisap rokok. Soalan saya, apakah kesannya terhadap kanak-kanak itu apabila dia sudah besar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Puan Nur Ashikin. Seperti yang kita sebut tadi, tuan, terang-terang ditulis di atas kotak rokok tu, ada 4,000 bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok tu. Betul. Ya, diletakkan gambar pula tebelah kerongkong semua, kita memang ada terpampang di situ. Tuan-tuan, kerana itu pesanan yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dia kata antara kegagalan seorang ayah, iaitulah dia gagal untuk mendidik anak-anak dia jadi orang yang bertakwa dan jadi orang yang saleh. Tuan-tuan, bila kita ingat nasihat daripada Al-Imam Ibnul Qayyim ni, takut kita, tuan-tuan. Maknanya tugas sebagai seorang ayah ni besar. Kerana itu dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, kan kita bicarakan, ditanyalah Ustaz, topiknya satu ketika beberapa minggu lepas, lelaki qawwam. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki tu, kita orang lelaki ni sebagai ketua keluarga, sebagai pelindung kepada isteri dan anak-anak. Kerana itu Al-Imam Ibn Kathir ketika memberikan ulasan kepada ayat ini, dia mencatatkan kita sebagai seorang ayah ni mesti jadi pelindung kepada ibu, isteri dan anak-anak, pelindung daripada bahaya dunia dan bahaya hari akhirat. Besar peranan
seorang ayah. Jadi apakah kita tergamak bagi rokok ataupun letak vape di mulut anak kita? Terang-teranganlah kita telah mengundang bahaya kepada anak dan keluarga kita. Wallahu a'lam. Betul. Sepatutnya sebagai seorang suami, seorang ayah, mendidik anak menjadi lebih baik, bukan kita mendedahkan kepada perkara-perkara yang tidak baik. Baiklah, kita nak meraihkan lagi seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hakim dan juga Ustaz. Okey, soalan saya begini dengan Ustaz. Bahaya merokok ni. Bagaimana situasi ibu yang hamil merokok? Soalan saya, apakah kesannya terhadap bayi dalam kandungan? Dan juga apakah bahaya yang menanti kepada bayi juga bakal ibu? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Maisa bertanyakan tentang soalan yang menarik. Kalau kita tengok hari ini, yang merokok bukan hanya di kalangan lelaki, bahkan perempuan. Dan yang paling menyedihkan, merokok dikala sedang mengandung, Ustaz. Jadi bagaimana? Allahu Akbar. Tuan-tuan puan rahmati Allah, dalam bacaan saya, kajian ini dibuat di Malaysia. Sekitar pada 1 Februari sehingga 31 Mei tahun 2020. Maknanya pada waktu ini, pada COVID lah ya, di Malaysia ketika musim COVID. Tuan-tuan, kajian dibuat kepada 5,889 orang pesakit COVID. 5,889. Maknanya daripada jumlah ini, pihak pengkaji telah menyatakan orang yang merokok dan orang yang merokok dan apabila dia kena COVID, risiko kepada mereka perokok yang kena COVID ini, risiko kepada mereka 2 kali ganda boleh berlakunya komplikasi dalam sistem tubuh mereka. Contohnya pernafasan, dan sebagainya. Maknanya mendatangkan bahaya, dan kajian ini selaras dengan kajian yang dibuat oleh WHO. Maknanya orang yang merokok, WHO kajian mereka, orang yang merokok mempunyai risiko lebih besar apabila dijangkiti COVID-19, 2 kali ganda risikonya tadi, boleh terkena kerosakan hati, buah pinggang, dan juga gangguan pernafasan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini tentu sekali lah terang-terangan yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita, termasuklah kepada kandungan. Jadi apabila ibu ataupun isteri kita mengandung, sepatutnya yang perlu dimakan ialah makanan-makanan yang berkhasiat. Betul. Makanan-makanan yang boleh memberikan kebaikan kepada tubuh badan. Setuju. Sepatutnya yang itu. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita tidak ada jalan lain lagi. Kita mesti jadi orang yang bermaklumat. Kita kena cari ilmu dan kita kena buat keputusan sekarang. Tuan-tuan, dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, ni'matan maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi, 2 nikmat yang paling manusia lupa ni, selalu lupa. Yang pertama, nikmat sihat. Yang kedua, nikmat masa lapang. Tuan-tuan, waktu kita sihat ni, alhamdulillah, boleh berlari, boleh pergi pasar, boleh pergi restoran, boleh pergi mana-mana tempat yang kita minat lah. Tapi bila sakit, kena masuk ward, kemudian mungkin kita menyusahkan ahli keluarga, menyusahkan tu maksud saya ialah orang kena jaga kita. Jadi bila kita fikir balik, kerana apa? Kerana silap kita. Jadi dengan ilmu, dengan pendedahan maklumat yang kita dapat pada pagi ni tuan-tuan, kita kena buat keputusan, tolaklah rokok, tolaklah vape, tolaklah shisha dan seumpama dengannya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kepada akak-akak yang sedang mengandung, kalau boleh jom kita tinggalkan rokok dan kita jagalah sehabis baik kesihatan diri kita. Baik, soalan seterusnya dari Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta Dr. Suhazeli dah tiada bersama dengan kita. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pula jika ada anak-anak remaja yang masih di alam persekolahan menghisap rokok tanpa pengetahuan ibu bapanya, contohnya yang tinggal di asrama? Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan jika ada kes seperti ini? Adakah pihak sekolah? Mohon jawapan dari Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih Puan Ruby Bakar. 3 tanda hati tadi ya. Ya, betul. Ustaz satu, saya satu perusalah. Alhamdulillah. Baik Puan Ruby, terima kasih, satu soalan yang sangat baik. Baik, yang pertama,
nasihat untuk anak-anak. Anak-anak yang sedang bersekolah, hari ini hari Ahad, mungkin hari ini kembali ke asrama. Ingat, saudara ataupun adik-adik semua merupakan amanah kepada ibu bapa. Mesti jadi amanah kepada ibu bapa kita. Jangan sesekali kita buat perkara yang boleh menyebabkan ibu bapa kita sedih. Ibu bapa kita menangis kerana apa? Kerana akhlak kita yang tidak baik. Satu. Yang kedua, ingat, walaupun di belakang ibu ayah, walaupun di belakang warden asrama, walaupun di belakang guru kanan hal ehwal murid, walaupun di belakang ustaz-ustazah, Allah Ta'ala tetap maha melihat apa yang kita lakukan. Dua. Betul. Yang ketiga, kita sebagai seorang pelajar, sayanglah diri kita. Sepatutnya pada usia tingkatan 1 sampai tingkatan 5, belajar bersungguh-sungguh dalam subjek yang kita belajar. Didik akhlak kita jadi orang yang baik. Kerana apa? Adik-adik, masa depan adik-adik itulah yang lebih penting. Dan kami ni, ibu bapa, sayang sungguh pada adik-adik sekalian. Apa yang adik-adik nak? Nak duit, mak cari. Ya, nak kelengkapan belajar, ayah akan cari, walaupun ayah terpaksa bekerja sampai siang malam kerja. Kenapa? Untuk adik-adik, untuk anak-anak, ayah akan cari punya. Jangan bimbang. Jadi jaga amanah. Satu. Yang kedua, nasihat kepada ibu bapa, kita perlu buat spot check kepada anak-anak. Sebagai contoh, kalaulah anak-anak kita sekolah harian, ya, jarang-jarang sekali kita check, kita tengok dalam beg anak-anak kita tu ada ataupun tidak. Dan selalunya kalau anak-anak yang merokok ini, kita dapat lihat. Mungkin bibirnya, mulutnya berbau. Sudut fizikal kita boleh kenal pasti. Apabila kita mengenal pasti anak kita merokok, ibu ataupun ayah ataupun kedua-duanya, saya minta tolong, saya nasihatkan pada diri saya, kita tegur segera. Jangan tangguh. Tak apalah, tahun depanlah tegur, muda lagi. Jangan bertangguh. Tegur dengan segera dan beri amaran keras kepada anak-anak, supaya anak-anak tahu apa yang anak-anak buat itu salah. Baik. Ya? Jadi semua pihak perlu mainkan peranan, pihak sekolah, ibu bapa dan juga masyarakat. Baiklah, kita nak berjadah seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dalam satu artikel merekodkan 5.5 trilion rokok dihasilkan secara global dan dihisap oleh 1.1 bilion penduduk atau lebih besar daripada 1/6 penduduk dunia. Dan ini menunjukkan angka yang besar. Sebab itulah semua pihak perlu mainkan peranan, ibu bapa, sekolah dan juga masyarakat dalam memberikan kesedaran kepada perokok ini. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud membicarakan tentang bahana merokok. Dan kali ini kita nak terus meraihkan soalan dari Aisyah Echa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, adakah sah solat berjemaah bila mana seorang imam yang merokok sebelum itu lalu terus mengimami solat tanpa berkumur terlebih dahulu? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Echa atas soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudari Aisyah, yang pertama sekali kita sebut dahulu, apabila karakter seorang imam, imam bukan setakat mengimamkan salat, ya, tetapi imam itu ialah imam yang dijadikan contoh sudut akhlaknya, sudut pribadinya dan juga sudut keilmuannya dalam mengimamkan salat. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, apabila kita sebut rokok, jelas terang lagi bersuluh dalam konteks di negara kita ini, pandangan hukum daripada para ulama mengatakan haram. Jadi sudah tentunya lah apabila kita seorang imam, kita mesti berusaha untuk meninggalkan perkara haram tersebut. Pun begitu, para ulama menyatakan seorang yang merokok solatnya tetap sah, tapi dia rokok di luar solat, ya. Betul. Jangan rokok dalam sembahyang, batal lah. Makan dan minum tu. Jadi maknanya apa yang asalnya kita nak sebut ialah tinggalkan amalan tersebut, perbuatan tersebut, kerana perbuatan tersebut haram dan sangat buruk bagi kita untuk buat perkara tersebut. Betul. Jadi yang paling penting, apa yang kita nak sebutkan di sini juga, kita sebagai jemaah, mungkin imam kita ni perokok, ya. Jadi
mungkin jangan tinggalkan imam itu. Maksud saya jangan kita tinggalkan, terus kita beri nasihat. Betul. Jadi maknanya AJK, sahabat-sahabat baik kita ni, kita boleh memberikan nasihat dalam bentuk yang pelbagai. Contoh, ini saranan kepada pihak masjid dan surau, marilah kita menjemput pihak seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, untuk kita buat program secara berkolaborasi, bekerjasama untuk memberikan ini yang kita bincangkan pada pagi ni. Kita nak bawa ke masjid, surau di tempat kawasan kita, di daerah, di taman perumahan, supaya maklumat yang kita bincangkan di Tanyalah Ustaz pada pagi ni dikembang luaskan kepada seluruh masyarakat, supaya semua faham rokok ini, vape ini, shisha ini boleh membawa kemudaratan yang sangat bahaya kepada tubuh badan kita. Jadi saya kira masjid, surau, kita mesti jadi penggerak kepada agenda ini. Wallahualam. Betul. Kita tak nak orang berhujah di atas nama imam. Kau tengok imam pun isap rokok, kan? Jadi itu benda yang perlu kita elakkan. Selain rokok, antara musuh negara ialah dadah, Ustaz. Seperti yang diajukan soalan oleh Siti Nurbayah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah merokok ini juga adalah salah satu punca seseorang itu boleh terjerumus ke lembah penyalahgunaan dadah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Siti Nurbayah. Baik, terima kasih Puan Siti Nurbayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan dan puan, ini secara realiti lah ya. Kalau kita di asrama dulu kan, kita sekolah menengah, selalunya kalau seseorang itu nak terlibat dengan perkara-perkara negatif yang lain, dia akan mula dengan rokok. Betul. Kan? Maknanya dia mula rokok dulu, lepas tu dia akan berkembang-kembang lah buat perkara-perkara negatif yang lain. Ini contoh mana realiti yang kita nampak di depan mata kita. Maknanya mungkin bermula dengan rokok, lepas tu berjinak-jinak pula dengan dadah. Betul. Jadi kita tak nak perkara ini berlaku, tuan-tuan dan puan. Kerana itu kita dalam agama kita mencegah. Ya, al-wiqayah khairun minal ilaj. Ya, kita mencegah. Kerana itu tuan-tuan dan puan, bagi sahabat-sahabat yang bertugas sebagai warden asrama di sekolah berasrama, inilah antara perkara yang kita mesti mainkan peranan. Betul. Bila nampak para pelajar terlibat dengan rokok, mungkin rokok dalam tandas, rokok dalam mana di luar stesen bas, anak-anak kita ini, kita mesti ambil tindakan segera. Jadi cara tindakan bagaimana itu, saya kira itu memerlukan satu kebijaksanaan dan yang paling penting kepantasan. Betul. Kita ini untuk kita memberikan pendidikan. Baik saudara, di akhir ini bila kita sebut rokok, saya terbaca semalam dalam laporan pada Julai 2020, National Geographic telah melaporkan setahun dalam konteks dunia sebanyak 6.5 trilion batang rokok dijual. Bersamaan 18 bilion batang rokok dijual per day, setiap hari. Betul. Tuan-tuan, setahun, data ini pada tahun 2017, kos beli sekotak rokok itu, kos tahun dibeli oleh penduduk dunia ialah sebanyak 700 bilion USD. 700 bilion. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada tahun 2019 kajian, wang yang diperlukan untuk membantu untuk menamatkan kebuluran di dunia. Kebuluran di dunia ni, nak tamatkan, nak bagi semua orang ada makan atas meja, kos yang diperlukan ialah 265 bilion USD. Maknanya tuan-tuan, tadi kita kata kos beli rokok 700 USD. Cuba bayangkan, kalaulah kita ambil jumlahnya itu, mungkin 1/3 saja, sebahagian kecil saja, iaitulah 265 bilion USD. Sudah memadai untuk bantu orang susah makan ni. Betul. Apa yang kita nak cerita ialah, tuan-tuan dan rahmati Allah, ini adalah jihad dan perjuangan kita semua. Maknanya sepatutnya duit yang kita beli rokok itu digunakan kepada tempat-tempat yang ma'ruf dan tempat-tempat yang boleh memberikan pahala kepada kita. Tuan-tuan, kita ni nak meninggal dunia esok lusa dah. Kan, maknanya ada waktu jangka hayat kita. Kenapa kita buang duit? Kenapa kita buang masa? Kenapa kita buang tenaga? Marilah kita memastikan apa yang kita buat ini dapat membawa bekal kita
untuk di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Banyak persoalan sudah dirungkaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa kata kita tutup program Tanya Ustaz pada pagi ini dengan doa ringkas. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar ilmu-ilmu, maklumat yang kami kongsikan pada pagi ini, Ya Allah, dapat memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, Ya Allah. Bagi sahabat-sahabat penonton kami yang ada niat, yang ada azam untuk berhenti merokok, Ya Allah, Engkau mudahkanlah niat mereka, Ya Allah. Mudah-mudahan, Ya Allah, mereka dapat berhenti merokok dan mereka dapat mengubah tabiat itu kepada perkara yang baik, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jagakanlah suami kami, Ya Allah. Jagakanlah isteri kami, Ya Allah. Jagakanlah anak-anak kami, Ya Allah. Jagakanlah seluruh ahli keluarga kami, Ya Allah, daripada terjerumus ke lembah kebinasaan, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan juga guru kita Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Tuan Padang dengan topik ibadah, ikhlas beribadah seperti biasa 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Kita tutup program kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanya Ustaz. Saya Da'i Hakim mengundur diri. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.